Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tajuk kita hari ini korban. Okey, pengertian, kita tengok pada pengertian korban. Korban adalah menyembelih binatang ternakan, iaitu nama dia binatang Al-An'am. Pada hari raya korban, iaitu bermula 10 Zulhijjah 1 Markah sehingga hari-hari tasyrik. Korban menyembelih binatang ternakan pada hari raya korban 1 Markah, iaitu 10 Zulhijjah sehingga hari-hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, ni adalah hari terakhir hari tasyrik 13 Zulhijjah. Okey, ni poin kedua. Poin yang ketiga dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okey, kita tengok dalil pensyariatan korban. Fasalli li rabbika wanhar. Gariskan perkataan wanhar. Maksud dia wanhar dan sembelihlah korban. Okey, wanhar ni, tengok perkataan wanhar, ini merupakan dalil kepada pensyariatan korban. Ayat ini memerintahkan Rasulullah supaya melakukan ibadah korban sebagai tanda kesyukuran kepada Allah atas nikmat yang telah diperoleh. Okey. Soalan tepi ni, bolehkah seekor lembu berkongsi bahagian antara korban dengan akikah? Ya, jawapan dia boleh. Kita tengok peneranan dia. Kita tengok seterusnya. Hadis sabda Nabi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah berkorban 2 ekor kambing yang gemuk dan bertanduk. Okey, duhan Nabi SAW bikabshaini. Gariskan. Maksud duhan Nabi berkorban 2 ekor kambing. Amlahaini yang gemuk, akhranaini yang bertanduk. Okey, baginda menyembelih dengan tangan baginda sendiri serta menyebut bismillah dan bertakbir. Wasammallah. Okey, wasamma menyebut nama Allah, wa kabbara dan bertakbir. Baginda meletakkan kaki baginda SAW pada tepi leher kedua-dua kambing tersebut. Okey. Seterusnya kita tengok hukum. Hukum ibadah korban dia ada 3. Yang pertama sunat muakkadah, yang kedua sunat kifayah dan yang ketiga wajib. Sunat muakkadah ni apa? Sunat yang sangat-sangat dituntut bagi orang yang mampu. Okey. Sunat kifayah pula sunat yang menjadi kefarduan bagi sunat yang menjadi keutamaan kepada ketua keluarga. Maksudnya utama ketua keluarga seorang saja. Dilaksanakan oleh seorang ahli keluarga sahaja, terutamanya ketua keluarga. Contohnya kalau dalam satu keluarga tu ayah buat korban, dia hukum dia sunat kifayah. Okey. Yang ketiga, dia jadi hukum dia wajib. Wajib apabila jika seseorang itu bernazar. Okey, nazar dia, contoh dia kata anak dia SPM dapat sebelah A, dia nak korban seekor kambing. Okey, so kat situ dia jadi hukum dia wajib buat korban kambing. Okey, kalau dia tak nazar, hukum dia sunat muakkadah bagi orang yang mampu, sunat kifayah bagi ketua keluarga. Okey, kita tengok pelaksanaan korban. Rukun dan syarat korban. Rukun korban dia ada 3. Okey, yang pertama binatang korban, yang kedua waktu sembelih korban dan yang ketiga orang yang melakukan korban. Okey, binatang korban ni siapa dia? Apa dia? Mestilah terdiri daripada binatang Al-An'am. Okey, ingatlah, sebut saja korban dan akikah, dia mesti binatang Al-An'am. Okey, yang dinamakan binatang ternakan, tapi bukan semua binatang ternakan tu dinamakan Al-An'am. Okey, yang pertama lembu, yang kedua kerbau, yang ketiga kambing, yang keempat unta, yang kelima biri-biri dan yang keenam kibas. Okey, yang tu adalah binatang Al-An'am sahaja yang boleh dikorbankan. Okey, dia ada umur dia. Umur binatang korban mestilah 1 tahun bagi biri-biri, 2 tahun bagi lembu dan kambing serta 5 tahun bagi unta. Kan binatang korban juga mesti tak boleh cacat. Sebab apa? Bila cacat dia akan kurangkan daging. Okey, kita nak korban mesti kita buat kita korbankan binatang yang gemuk, yang sihat kan. Okey, atau yang memudaratkan kesihatan. Maksudnya kalau dia buta, dia kurui, kan. Dia ada penyakit, tempang, putus telinga, gila atau terlalu kurus. Okey. Seterusnya, binatang korban dia punya syarat dia boleh berkongsi 7 orang bagi seekor unta, kerbau dan lembu. Okey, unta, kerbau, lembu ni dia ada 7 bahagian. Okey, 7 bahagian boleh kongsi. Contoh Ali ambil 1 bahagian, Fatimah 1 bahagian unta. So boleh berkongsi sampai cukup 7 bahagian. Manakala kambing dan biri-biri hanya boleh dilakukan untuk seorang saja. Okey, maksudnya kambing biri-biri ni tak boleh share. Kalau dia kata dia nak buat korban seekor kambing. Kalau nak buat akikah seekor kambing. Maksudnya macam tu. Okey, kita kembali balik soalan dia. Dia tanya,
Bolehkah seekor lembu berkongsi bahagian antara korban dan akikah? Okey, ingat lembu ada 7 bahagian. Boleh tak kalau korban dia buat 4 bahagian, 3 bahagian lagi dia nak buat akikah? Boleh, tak ada masalah. Asalkan itu binatang al-an'am iaitu lembu, cukup sihat apa semua, tak ada masalah. Daging korban menjadi hak milik fakir miskin sepenuhnya. Mereka boleh makan, jual dan hadiahkan. Ingat, fakir miskin kalau diberi daging korban, dia boleh makan, jual dan hadiahkan. Tapi kalau diberi daging korban kepada orang kaya, dia tak boleh jual, dia boleh makan saja. Okey, seterusnya kita tengok waktu menyembelih korban. Waktu sembelih korban adalah bermula selepas solat sunat Aidiladha, lepas sembahyang raya dan 2 khutbah hari raya pada 10 Zulhijjah sehingga terbenam matahari pada hari tasyrik yang terakhir. Okey, tempoh dia bila? Lepas sembahyang raya raya haji 10 Zulhijjah sampailah terbenam matahari. Terbenam matahari ni bila? Maghrib. Hari tasyrik yang terakhir bila? 13. Okey, lepas tu boleh tak? Contoh dia buat 14 Zulhijjah. Boleh sembelih tapi dia tak nama korban, dia nama sembelihan biasa. Ingat, kalau nak buat korban dia mesti ada tempoh masa dia. Tempoh ini sahaja start pada sembahyang raya 10 Zulhijjah sampailah Maghrib 13 Zulhijjah. Diguna perkataan terbenam. Okey, seterusnya orang yang melakukan korban mestilah Islam, merdeka, berakal baligh, kemampuan berniat ketika menyembelih korban atau ketika mewakilkan kepada orang lain. Kan kita niat kita nak wakilkan kepada ahli untuk sembelih binatang korban kita. Okey, kita tengok pembahagian daging korban terbahagi kepada 2 binatang korban yang wajib. Wajib ni siapa? Yang nazar tadi. Wajib disedekahkan kepada orang miskin semua. Okey, orang yang nazar dia tak boleh makan binatang yang dia nazar. Okay, contoh dia nak nazar korban tadi kan, dia tak boleh makan binatang tersebut. Tapi binatang korban yang sunat disedekahkan kepada orang fakir miskin, orang kaya dan pemilik korban. Tetapi afdal disedekahkan kepada fakir miskin secara keseluruhannya. Selalunya orang kaya ni kita bagi kepada adik-adik kita kan, satu tumpuk pula. Kita potong sikit kita bagi kan. Lepas tu kita bagi kepada fakir miskin, tak ada masalah. Tapi orang kaya ni dia tak boleh jual, dia boleh makan saja. Tapi fakir miskin boleh jual, boleh makan, boleh hadiah kepada orang lain. Okey, kita tengok sunat korban. Sunat korban, orang yang ingin melakukan korban sebaiknya tidak memotong rambut, bulu dan kukunya bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga binatang korbannya disembelih. Yang kedua, menyebut Bismillah, ya Allahu Akbar, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Allahumma minka walaka wa taqabbal minna ketika menyembelih. Yang ketiga, hadir majlis sembelihan jika dia mewakilkan kepada orang lain. Kita sunat, kita pergi tengok binatang mana yang kita korbankan. Yang keempat, sembelih binatang korbannya sendiri jika mampu. Kita tak mampu tak ada masalah, kita wakilkan. Kepentingan korban, zahirkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, berkongsi rezeki yang dikurniakan oleh Allah dengan golongan yang tidak mampu, mengingati pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim yang sanggup untuk sembelih anaknya sendiri sebagai korban, dan yang terakhir memberikan kegembiraan kepada golongan miskin, kaum kerabat, ahli keluarga dan sahabat handai pada hari raya. Sebab apa? Sebab tak semua orang mampu makan daging kan, sebab daging lah ni mahal kan. Time ni lah kita ambil kesempatan korban ni untuk kita sedekahkan kepada fakir miskin. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.